Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anda semua. Selamat datang ke sesi live cerita.my. Saya Anjuran Mainik Berhad. Okey, seperti biasa saya Izian, host anda untuk hari ini. Jadi apa khabar semua? Semoga semuanya sihat selalu. Semoga hari Isnin anda berjalan dengan lancar. Pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda yang setia bersama kami pada setiap hari Isnin pada pukul 1 petang. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, untuk hari ini, seperti biasa juga, seperti minggu-minggu yang sebelum ni, bersama saya kita ada Cikgu Yasir, iaitu Ketua Jurulatih kepada Mainik Berhad. Beliau lah yang akan meneruskan sesi temu bual kita nanti. Juga bersama kita hari ini, kita ada tetamu khas yang kami bawakan dari Sabah, iaitu Encik Francis Maluda. Beliau merupakan pemilik nama domain sabahitvnetwork.my. Baiklah, tanpa membiarkan masa lagi, saya ingin menjemput Cikgu Yasir dan juga tetamu kita untuk meneruskan sesi ini. Persilakan Cikgu. Terima kasih Izian selaku host tetap kita pada setiap minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang. Apa khabar semua? Salam keluarga Malaysia. Saya Cikgu Yasir, Ketua Jurulatih Mainik Berhad. Kali ini bersama saya lagi macam mana biasa setiap minggu pukul 1 hingga pukul 2 petang. Dalam sesi-sesi yang setiap minggu saya kendalikan ni dalam nama dia cerita.my, tujuan program 1 jam ini kita nak mengetengahkan ataupun memperkenalkan untuk kongsi bersama cerita-cerita tetamu-tetamu istimewa pada setiap minggu, macam mana diorang bila dah ada website sendiri. Macam dengan hari ini, tetamu istimewa kita ialah Encik Francis Maluda daripada Sabah. Ni jauh ni daripada Sabah, jarang kita dapat daripada Sabah ya. Jadi kita akan kongsi bersama dengan Cik Francis. Cik Francis ni banyak kejayaan yang dia dah orang kata apa ni dah capai dalam masa start pada COVID dulu. So kita dengar apa yang pencapaian yang Cik Francis dapat daripada mula website dan bukan satu, malah 2 website. Dia tak puas hati dengan ada satu website. Dia tambah lagi satu website kebelakangan ni. So pasal apa dia tambah website lagi satu? Jadi yang ini yang saya akan kongsikan dengan para penonton sekalian. Sebelum saya teruskan dan saya perkenalkan tetamu istimewa kita pada hari ini, saya nak minta tolong tuan-tuan dan puan-puan semua yang mana yang menonton sesi ini sekarang ni, tolonglah share sesi ini bagi ramai-ramai tengok. Tolong klik kat bawah tu button share dan tolong sharekan seberapa banyak yang mungkin supaya dengan sebab anda share tu menjadikan asbab untuk orang lain dapat manfaat bersama dengan kisah kongsi apa yang saya nak kongsi, yang macam mana yang Cik Francis kongsi pada hari ini insya-Allah ya. Okey. Tanpa melengahkan masa lagi, saya perkenalkan bersama saya sekarang ni ialah Cik Francis Maluda. Cik Francis, apa khabar? Betul, tolong unmute. Masih lagi mute. Tolong unmute sekejap. Tolong unmute. Cik Francis, apa khabar? Saya tak dengar. Tu tengah-tengah mute tu. Dengar. Apa khabar sekali lagi? Ya, khabar baik. Cik Francis daripada Sabah kan? Ya, saya daripada Sabah, di sebelah utara Sabah, 120 km daripada Bandaraya Kota Kinabalu. Nama tempat tu apa ya? Kota Amaredo. Ini pekan Tandik, di mana kalau kita lihat pekan Tandik ini satu pekan yang mati. Tak ada aktiviti. Tak ada aktiviti apa langsung? Tak ada. Dia bukan pusat pelancongan ke apa, tak ada? Tak ada. Itu sebabnya kenapa laman web
perlu di tempat macam ni. Macam mana So, kita berniaga? kalau di Kota Maludu tu, dia 120 km daripada Kota Kinabalu. Jadi di Kota Maludu ni saya belum pernah sampai lagi. Saya rasa mungkin para penonton kita yang menonton ramai yang belum sampai lagi Kota Maludu ni. Kalau boleh ceritakan sikit macam mana keadaan Kota Maludu tu di segi dia punya pekerjaan ataupun punca pencarian, punca pendapatan penduduk setempat. Okey, kebanyakan di sini ni semuanya 80% adalah petani. Oh, okey. Petani dan dengan laut tandik yang besar, ada juga yang perikanan. So mata pencarian jadi itulah dalam senarai Malaysia, Kota Maludu adalah daerah yang termiskin. Oh, iya ke? Termiskin dalam senarai Malaysia. Oh. Jadi dia punya buying power tidak ada. Kita berniaga. Pun begitu, macam dengan Cik Francis berada di Kota Maludu dan boleh bisnes sampai keluar daripada Kota Maludu tu. Tapi duduk kat Kota Maludu. Yang ini yang kita nak kongsi dengan penonton sekarang ni. Maksudnya dia tidak ada alasan di mana saja kita ada, di mana saja kita tinggal, tapi dengan online ni kita boleh bisnes dia boleh keluar daripada situ. Yang ini yang kita nak kongsikan. Sebelum tu untuk penonton di luar sana, untuk makluman, Encik Francis pernah bersama kita sebelum ni, saya rasa bila tahun lepas ya. Ya, tahun lepasnya. Dan masa first time masuk dulu program mining untuk buat website dulu, first dulu, tahun tu masa tu masuk COVID, betul kan? Selepas COVID. Selepas COVID-nya? Ya. Jadi tahun 2021 masa tu, tahun lepas ya? Iya, sekitar bulan November. November 21. Mungkin Oktober. Okey. Dalam lebih kurang 1 tahun lah ya? Iya. Okey. So, dalam masa 1 tahun ni, kita nak share dengan para penonton ni. Dalam masa lebih kurang setahun, Encik Francis bukan ada hanya 1 website, tapi dah ada 2 website. Okey, sebelum saya tunjuk website ni secara detail, para penonton boleh tengok website Encik Francis yang saya paparkan di skrin sekarang. Sebelum saya pergi lebih jauh lagi, kita tengok website ni macam mana. Sebelum tu, kita nak share dulu bagi penonton semua faham apa bisnes Encik Francis. Bisnes Encik Francis apa sekarang ni? Boleh dengar tak? Ya, boleh. Sekarang memandangkan Kota Maludu ini tidak kemampuan untuk tempahan video dan gambar, foto untuk perkahwinan, majlis, susah kita nak cari pelanggan. Jadi dengan laman web kita pasarkan kita punya kepakaran sebagai sebuah syarikat produksi. Syarikat produksi. Iya, untuk kita buat untuk perfilman, yang short film, lagu-lagu, music video, dan rancangan TV. Dan kebanyakan pelanggan saya bukan dari Kota Maludu. Oh, maksudnya Cik Francis duduk di Kota Maludu. Iya. Tapi kebanyakan pelanggan yang ambil package ataupun perkhidmatan ni bukan daripada Kota Maludu, di luar. Bukan, di luar. Oh, kalau boleh sebut kat mana antara tempat-tempat yang pernah
ambil servis ni? Okey, kalau kita tengok kerja kami dalam laman web ataupun kami, kita boleh nampak yang terbaru saya buat ialah film pendek. Di mana kita Filem pendek. Ya. Cuba kita pergi di laman web kami. Ni macam dengan laman web ni kan? Okey. Yang kami. Sesiapa yang kalau tengok di sini, ini ialah laman web salah satu daripada laman web Cik Francis, nama dia sabahitvnetwork.my. sabahitvnetwork.my. So kalau tengok di sini, ada di antara video-video yang dibuat oleh Cik Francis ada dimuat turun di sini. Ada dimuat naik di sini, kita boleh tengok di sini. So macam dengan sini, telemovie ni telemovie lah ni. Telemovie Kadazan Dusun ni. Ya. Yang filem pendek ni apa dia ni? Okey, di filem pendek you biasanya untuk saya klik sekarang Tahu dulu ni, sinus treatment, iceless extension, atau mga puta kirap. Oh, hey, tayo pala suang. Ya bos, mau apa bos? Warahut, menghilang ngatan sangat sih. Tiada. Oh enggak. Iya. Nuna ke waro? Cuci rambut, gunting rambut, dai rambut. Oh. Masuklah. Bah. Ya. Oh. Cuci rambut lah. Boleh, ada. Boleh. Oh. Nenggo. Okey. Macam dengan filem pendek ni, di mana yang ditayangkan kalau selain daripada dalam website ni? Okey. Kebiasaannya sebab ini sudah kita panggil sudah kita buat pemasaran. Ulangan sudah kita dapat, jadi saya simpan dalam YouTube. Tapi zaman sekarang ini DVD ataupun VCD orang tidak pasaran sudah. Semua sekarang ini adalah digital. Betul. Jadi sekarang itulah sebab saya buka lagi satu laman web nama dia borneolandtv.my untuk saya buat macam Netflix. Ni yang sedang dipaparkan di skrin sekarang ni ialah borneolandtv.my. Ya. Ini borneolandtv.my. Okey, yang macam dengan kalau macam dengan Sabah ITTV ni, dia lebih kepada apa perkhidmatan yang disediakan. So perkhidmatan di sini antaranya ialah fotografi, videografi dan juga banyak yang ambil ni antaranya ialah majlis-majlis perkahwinan ya. Ya, tapi terbaru ni semua kebanyakannya production. Macam dengan production tu. Okey, kalau macam production tu boleh cerita sikit tak macam mana buat production tu? You pergi di kerja kami. You boleh nampak. Naik lagi, naik. Dekat atas ni ya? Sini dah tak boleh naik dah. Sabah IT kan? Sabah ITV. Okay. Sebab Borneo Line ini semua commerce, saya jual barangan. Production. Tapi Sabah ITV adalah profile. Sabah ITV ini ialah profile company lah kira kan? So macam dengan para penonton di luar sana, untuk makluman anda yang mana yang belum ada website lagi, sebenarnya website ni banyak fungsi. Dengan website kita boleh menjual. Dengan website orang boleh kenal kita information. Dengan website juga macam dengan kita boleh buat satu macam dengan company profile yang mudah dan dia online. So semua orang boleh tahu, boleh online je orang tahu kita punya kepakaran, kita punya servis. Macam mana yang Cik Francis Maluda sekarang buat,
dia ada dua website. Satu untuk profile, satu lagi untuk buat sale sahaja. Dia pecahkan kepada dua. It's okay. Boleh juga macam tu. Jadi dia ada yang dia promotekan cara untuk nak profile sahaja, ada yang dia promotekan untuk penjualan dan pembelian dekat situ. So kalau tengok di sini, ni Chef Wan pun ada ni. Datuk Chef Wan pun ada. Yang ini ialah profil yang sebelum-sebelum ni kerja-kerja yang dibuat oleh Cik Francis lah. Yang ni. Yang ni program apa ni dengan Datuk Chef Wan ni? Discovery Food Channel. Discovery Food Channel. Oh, okey. Yang ini untuk bawah ni rakaman pentas. Ini rakaman pentas. Tambahan daripada pelanggan lah. So yang rakaman pentas ni, kalau macam dengan ni KDCA ni, apa KDCA ni? Kadazan Dusun Cultural Association. Oh, okey. Kadazan Dusun Cultural Association. Yeah. So ini persatuan Kadazan Dusun. Ini persatuan. I see. So kalau kat bawah sikit ni, projek terkini ni, ini untuk siaran kalau TV. macam ni kita tengok sini kan? Siaran TV. Ini untuk siaran. Ini yang Gajah untuk Kini TV, Momoi Pogun untuk Pinas. Yang ini kalau kat bawah ni, yang ni kan special report ni, yang ni logo ni saya pernah tengok lah logo ni, Kim TV ni. Kini TV. Kita buka sekejap tengok Itu Malaysia Kini. Okey. Kini TV dengan Malaysia Kini adalah sama. Oh, Kini TV ni. Okey. So yang ini tidak ramai yang tahu bahawa Malaysia mempunyai subspesies gajah yang unik di dunia. So, mempunyai macam muka yang video comel ni, video memang tentang dokumentari ya? Ini special report, bukan dokumentari. Oh, ni special report tentang gajah. Oh, macam dengan Cik Francis banyak memfokuskan filem-filem pendek yang ada di sekitar Borneo lah ya. Ya, ini yang Mamahui Pogun ni ni adalah dana Finas. Oh, ini daripada Finas. Ya, untuk Finas. Kita tengok sekejap. Alam sebagai tempat kehidupan manusia sering dilanda bencana akibat pemanasan global. Kejadian-kejadian seperti ini dipercayai berpunca daripada tindakan manusia tidak menghargai alam sekitar yang telah membawa. Ini ialah dokumentari yang ini. Dokumentari. Ini nama dia dokumentari Ion Borneo. Okey. So, sekarang ni kalau kita yang ini ialah apa kandungan website Cik Francis ada. Yang muatkan di website Sabah ITV Network.my. So kalau kita fokuskan tentang apa kelebihan bila ada website ni, mungkin para penonton di luar sana belum nampak lagi apa kelebihan bila dah ada website ni di segi bisnes. Kalau boleh Cik Francis boleh kongsi sikit, dah ada website ni apa kelebihan dia di segi bisnes, di segi pendapatan. Boleh kongsikan sikit tak? Okey, dengan masalah dia ini di tempat saya sekarang ini pelanggan susah cari. Tanpa website pelanggan akan susah kita tapi dengan Google Search dia akan dapat cari kita. Ya, betul. Dengan laman web semua profil kita, siapa kita, dia sentiasa pelanggan akan, saya nampak laman web view. Boleh buat ini projek untuk saya. Jadi kita tidak perlu cerita panjang. Sampel semua ada. Ya, betul. Buat.
Jadi jadi yang kalau kita tidak ada laman web, kita kena mungkin nama kita popular, tapi kita kena hantar kita punya resume, kita kena hantar kita punya sampel. Dan dia akan makan masa. Tapi sebelum pelanggan kita mencari kita, bila kita jumpa laman web ni, semua di sana. Profil kita ada. Siapa kita? Betul. Betul. Jadi dengan satu klik dia boleh WhatsApp. Yang Mynic punya ni dia software yang ada dengan Mynic yang bila kita klik dia akan automatically WhatsApp kita. Ya. Automated. Yes, betul. Untuk para penonton di luar sana, itu yang daripada pandangan Cik Francis. Apabila ada website ni, dia kata mudah. Walaupun Cik Francis sekarang duduk tinggal rumahnya di Kota Maludu. Kota Maludu ni, kata Cik Francis tadi ni, lebih kurang 120 km daripada Kota Kinabalu. Kalau sebelah Semenanjung ni, 120 km keluar daripada Kuala Lumpur, mungkin ada bandar-bandar, masih lagi bandar-bandar besar. Contoh dia macam Seremban, contoh dia macam dengan Temerloh, contoh dia macam dengan Ipoh, lebih kurang macam itulah, masih lagi bandar. Tapi macam Kota Maludu tidak. Kota Maludu walaupun 120 km daripada Kota Kinabalu, tapi jalannya mungkin berbeza daripada Semenanjung, dan persekitarannya dan juga ekonominya berbeza. Pun begitu, sebagaimana yang dikatakan oleh Encik Francis, dengan wujudnya website, bisnesnya keluar daripada Kota Maludu. Malah apa yang dia dapat ialah pelanggan-pelanggannya luar daripada Kota Maludu, majoritinya. Bermaksud kita tidak ada sempadan. Bisnes kita tu tidak ada had di persekitaran kita sahaja. Walaupun lebih banyak lagi orang yang mungkin servis yang sama buat filem ataupun di segi fotografi dengan videografi, tetapi orang masih jumpa Cik Francis sebab apa? Sebab dia ada website dan dia ada wujud di online. Pendek kata, ada di Google. Sekarang ni kan semua orang Google ya. Apa-apa pun semua orang Google. Apa-apa tak faham, orang Google. Apa-apa orang nak tahu, nak dapatkan perkhidmatan, orang Google. Ni hujung tahun dah dekat ni. Yang mana yang nak kahwin tu, semua masuk Google dulu. Untuk nak cari pakej perkahwinan ke, pakej ni apa semua kan. Mesti dia tengok kat Google dulu. So, inilah kelebihan bila kita ada website. Sebab bila kita ada website, kita ada domain. Domain ialah alamat website. Google, dia hanya kenal domain. Google hanya kenal domain. Untuk nak dipaparkan maklumat di Google tu, kena ada domain. So, bergantunglah sama ada kita ni menggunakan subdomain, kita menumpang domain orang lain, ataupun kita adalah tuan domain tersebut. Macam dengan Cik Francis sekarang, dia tuan kepada domain Sabah ITV Network.my. Ada orang kata Sabah ITV, bukan Sabah ITV lah, .my itu sendiri. .my itu dia dalam Malaysia sahaja. Dia tak boleh keluar daripada Malaysia. Tidak. Bukan. Malah .my lebih bagus berbanding dengan yang lain yang bukan Malaysia. .my pengeluar dia ialah Mynic. Ni Mynic ni. Mynic ialah pengeluar, pengurus dan menjaga keselamatan domain .my. Bila anda menggunakan domain .my, Google kan detect by location. Google tahu .my pengeluar dia ialah Malaysia. Walaupun kita berdaftar di Malaysia dan menggunakan .my dan Google dapat detect kita duduk di Malaysia, orang luar cari kita pun .my, domain kita akan dapat. Dia tak ada masalah di segitu. Malah lebih bagus kita menggunakan .my sebab kalau orang cari kita, orang cari produk kita, produk yang sama macam kita di Google,
Google akan recommend kita dulu yang pemegang .my ni, pemilik .my ni, sebab dia detect by location antara sebab yang kita ke depan tu. Tapi kena compare apple to apple lah, antara domain tu masih baru, dua-dua masih baru, dua-dua masih belum orang jumpa, ataupun dua-dua tu orang kata comparison dia mesti apple to apple. Kalau comparison apple to apple antara dua domain .my dan yang lain, .my akan menang setangkah ke depan sebab Google detect by location. Itu di segi detect tu. Nombor dua, di segi trust. Di segi trust pula, orang akan lebih percaya pemilik .my sebab .my ni pengeluar domain Malaysia. Dan juga macam dengan kita lah nak hantar anak kita ke college, contohnya abcd.edu.my college tu. Satu lagi abcd.com. Contohlah saya bagi ya. Daripada nama ni saja, nama domain saja, mana satu kita lebih percaya? Bukan kata lain tidak bagus, tidak. Tetapi di segi kepercayaan, di segi trust, di segi keselamatan. Keselamatan penting juga. So kalau sebab itulah saya di Mynik, kami ni di Mynik ni ingin menyeru kepada anda supaya dua benda. Satu, ada website sebab kita boleh keluar daripada kepompong pelanggan kita sedia ada. Nombor dua, bila kita ada website bermaksud kita ada domain. Bila ada domain, wajib anda guna domain.my supaya kita ada branding digital di Google tu. Saya sebut Google ni sebab ramai orang kenal Google je. Sebab sebenarnya banyak lagi search engine yang lain. Tapi bila di Malaysia ni, training kita kan suka guna Google. So sebab tu saya sebut Google tu ya. Okey, berbalik kepada Cik Francis. Cik Francis, dulu kan kalau kita ingat dulu tahun lepas saja, Cik Francis mula join program kita buat secara online, betul tak? Ya, semua online. Semua online. Kelas masa tu online kan? Semua online. Dan lepas pada kelas tu kita belajar buat website, kemudian buat website sendiri, dan inilah hasilnya, betul kan? Ya, ya. Kalau boleh kongsi sikit dengan penonton ni, susah ke senang ke buat website Mynik ni? Okey, dengan tunjuk ajar Cikgu Yazir ni yang senang tak faham. Dan satu lagi bahagian e-commerce, Cikgu Di. Kita boleh bangun dengan dalam masa yang singkat dan menghasilkan satu laman web. Macam mana kita buat SEO, macam mana kita buat produk, di mana sebelum ini persukaran itu macam mana orang bayar kita. Itu satu masalah. Kita ada laman web, tapi macam mana kita jual dan macam mana orang akan bayar kita. Tapi dengan sistem Mynik ni, dia sudah ada kolaborasi dengan Stripe, dengan kita panggil PayPal. Jadi semua di dalam tools. Yes, betul. Kita mau cari tempat lain yang susah, macam ada orang yang suka guna WordPress tapi dia complicated. Kita kena apply ini, apply itu, beli plugin. Tapi dengan sistem Mynik ini semua dalam. Ya, betul. Kita tidak perlu cari plugin dia, tools dia, semua ada. Pembayaran. Jadi itulah sebab saya ada Borneo Land TV online ini. Saya akan jual semua movie saya secara digital. Download. Dia beli, dia boleh jual. Boleh jual. Dia beli, kita bagi dia link. Untuk download. Okey, macam dengan kita tengok kat skrin sekarang ni kan. Ini ialah e-book apa ni? Ini physical book. Ini physical book ya? Ya. Alright. So kalau physical book kita kena ada proses penghantaran lah, betul tak? Iya, ini automatic. Semua automatic. Dia punya shipping cost berapa? Kita tidak perlu lagi kalau yang
lain software kita kena buat calculation, kita kena buat berapa. Jadi dengan Mynic punya website semua ada dalam dia punya tools. Jadi Okey. Untuk penonton di luar sana, mungkin ramai yang menonton ni tak biasa dengan website. Jadi macam dengan Cik Francis, dia dah biasa dengan website. Dia malah dia dengan platform Mynic sahaja, dengan website Mynic ni, site builder Mynic ni, site builder ialah satu website yang mana kita boleh bina website kita dengan sendiri menggunakan website tersebut. Inilah sistem Mynic, iaitu tak perlu install ataupun beli software ke, tak perlu. Senang sahaja. Macam dengan Cik Francis Maluda bagi tahu tadi. Senang. Malah kalau kita dengar tadi, Cik Francis sebelum ni ada juga buat dengan website dengan platform-platform yang lain. Tapi berbanding dengan platform Mynic, termudah. Saya setuju dengan pandangan Cik Francis, sebab bila saya mengajar, memang saya sebagai tenaga pengajar, saya kena tahu beberapa cara juga untuk orang buat website. Jadi antara yang termudah ialah Mynic. Bagi saya inilah yang paling mudahnya. Paling mudah dan paling lengkap. Mudah satu. Saya boleh jaminlah kalau website ni 1-2 hari boleh siap website. 1-2 hari boleh siap. Senang je. Drag and drop. Itu sahaja. Kalau boleh guna PowerPoint tu, memang boleh buatlah website ni. Okey, itu nombor satu. Nombor dua, macam dengan Cik Francis kata tadi, semua dah ada dalam tu. Online store ada. Kalau nak buat macam dengan nak masukkan video-video tadi, semua dah ada. Just kita masukkan aja. Template dah ada. So kita pilih template. Ratusan template design ada. Kita pilih mana yang cantik. Kita pilih dan kita masukkan maklumat kita. Edit daripada situ sahaja. Dah siap publish on, dah ada dah kat Google. Senang begitu saja. Untuk produk pembelian pula, memang ada boleh buat pembayaran, sama ada melalui PayPal, macam dengan Cik Francis kata tadi, kalau dengan payment gateway yang lain pun ada juga boleh masukkan payment gateway di sini. Jadi senanglah semuanya secara automatik. Maksudnya tu kita orang order, kemudian orang masuk langkat macam kita beli kat platform e-marketplace yang lain. Cuma bezanya sekarang kita ada platform sendiri. Kita ada website sendiri. Kita ada kedai online kita sendiri. Bukan kata tak nak bagi jual dekat platform yang lain. Tak, bagus jual kat platform yang lain. Tak kisahlah nama platform tu apa pun. Tak kisahlah. Tapi semuanya bagus. Sebab e-marketplace itulah yang ramai orang. Tapi kita kena ada juga website kita sendiri. Website ni ialah kedai kita sendiri. Kita ada kedai dalam shopping mall. Kita juga ada kedai dekat luar sendiri. So, dua-dua ada lagi bagus. Sebab shopping mall tu orang datang ramai, bagus. Tapi kita kena ingat satu benda. Kalau orang pergi ke shopping mall, bukan orang cari kita. Orang pergi sebab shopping mall. Bukan orang pergi sebab kita. Jadi, kita kena sentiasa beringat benda tu supaya kita wujudkan kedai kita sendiri. So kita jual dekat media sosial, kita jual dekat e-marketplace, kita jual dan dekat kedai kita sendiri. Website kita sendiri pun kita ada juga penjualan. Kalau website kita sendiri, orang masuk, memang tak ada produk online dah lah. Semua produk kita. Jadi yang ni kita boleh buat sendiri. Design sendiri, warna sendiri, semuanya sendiri. Sebab ialah kedai kita sendiri kan. Macam mana Cik Francis buat sekarang. Okey, macam dengan Cik Francis. Kalau di luar sana ada juga mungkin orang yang buat servis ataupun ada e-product. Macam dengan Cik Francis ni, tiga-tiga ada. E-product Cik Francis ada. Maksudnya filem tadi kan, filem pendek tadi kan. Ada juga. Ni macam dengan sekarang ni, dekat skrin sekarang ni, buku fizikal. Ini buku fizikal. Ada juga. Dan Cik Francis juga ada servis. Tiga-tiga ada. So, semua ni boleh jual di website. Betul tak Cik Francis? Ya, itulah sebab
Sabah ITV adalah servis. Yang ini, Sabah ITV ni, servis ni kan? Ini servis. Semua berkaitan dengan servis. Jadi, Borneo Land Online ni semua e-commerce. Berkaitan dengan kita panggil physical, e-book, digital download. Yang terbaru, saya dapat tempahan daripada Makan Bites di UK. Dia nak saya simpan produk-produk dia dalam Borneo Land TV. Tu daripada mana tu? Daripada UK? UK, Makan Bites. You beli Google Makan Bites. Yang itu satu company video ke apa tu? Dia bukan video, dia jual makanan, dia jual produk. Jadi dia mau sebab dalam borneolandtv.my adalah semua produk. Tapi Sabah ITV ni, Sabah ITV ni kita panggil servis. Ya, betul. Ini adalah servis. Macam sekarang ni ialah servis fotografi dan videografi majlis kahwinan. Ya. So orang pun boleh buat tempahan daripada sini. Betul kan? Ya, jadi saya tidak mau yang laman web itu macam rojak. So, ya. Dia specialized perkhidmatan, tapi Borneo Land TV adalah produk. Produk Borneo, itulah Borneo, ada nama dia Borneo. Yes. Saya setuju. Okey. Saya nak elaborate sikit apa yang Cik Francis cakap tadi memang betul. Saya setuju. Ada orang selalu tanya, bila kita ada website, kita boleh masukkan banyak produk ke? Memang boleh. Memang boleh. Tak ada masalah tentang berapa banyak website, berapa banyak produk kita nak masukkan dalam satu website. Boleh. Tetapi kita tengok dulu kita punya target market satu, kita tengok dulu kita punya penampilan website tu. Kita kena ingat satu benda. Website ni ialah kedai. Kalau macam dengan contoh, kalau saya boleh sebut sini, kedai 7-Eleven contohnya, macam dengan Family Mart, 7-Eleven, CU. Itu antara kedai-kedai yang jual banyak benda kan. So bila konsep kedai kita macam tu, kita boleh letak banyak barang-barang. Barang-barang tu makanan ada, runcit, macam-macam ada dalam tu. Tapi kalau kita ialah lawyer contohnya, bila kita lawyer, peguam, kita ada pejabat. Tapi dalam pejabat kita tu, kita jual barang runcit. Kita jual simen. Kita buat sewa baju pengantin contohnya. Adakah sesuai? Boleh, tak ada masalah sebab itu memang office kita. Tapi pandangan customer macam mana? Itu yang penting. Sama juga macam dengan website. Sebab itulah terjawabnya. Kenakan daripada tadi kenapa ada dua website sebab itulah Encik Francis dia ada dua website. Sebab satu, dia memfokuskan credibility dia sebagai fotografi dan videografi yang pakar. So daripada situ tentang videografi dan fotografi sahaja yang ada dalam website tu. Kalau ada baju pengantin apa semua tu, yang itu masih relevan sebab antara servis dia ialah fotografi dan videografi majlis pengantin. Itu masih lagi relevan. Tapi untuk produk-produk yang lain, Cik Francis dia buat satu website yang lain sebab dia tidak ada kena mengena dengan web dengan konsep bisnes dia sekarang di Sabah ITV Network ni. So sebab itu dia wujudkan satu lagi website yang nama dia ialah borneolandtv.my. Yang ini macam-macam benda-benda yang lain yang tidak ada kaitan dengan tadi. So sebab itu dia ada dua. Dan ini jugalah sebab ada orang yang ada lebih, bukan kata dua, malah 3-4 website. Ada orang mengkhususkan setiap dia punya bisnes tu satu website. Setiap bisnes satu website. Ini bukan produk Ini ialah saya maksudkan ini ialah servis. Kalau macam dengan kita nak jual banyak produk, kalau dalam satu website, no problem. Tidak ada masalah. Berapa banyak pun boleh. Tidak menjadi masalah. Tetapi kita kena tengok konsep website kita.
kita bayangkan macam dengan kedai, macam dengan office. Kalau kita buka restoran, contohnya kan, adakah sesuai kita jual simen, kita jual racun serangga dalam tu semua? Yang itulah maksudnya. Kita kena dengan konsep tu. Apa konsep website kita? Sama macam dengan apa konsep kedai kita. Ini memainkan peranan penting sebab ia bagi orang nampak macam mana. Orang nak bagi cerita tu nampak macam mana pada pandangan customer. Contoh, kita ada website, kita jual kek, kita jual ada servis catering, itu masih lagi relevan. Kita jual apa saja berkaitan dengan makanan dan minuman, masih lagi relevan. Tapi dalam website yang sama, kita buat servis renovation rumah. Then kan tak ada salah. Tapi orang nampak tu yang kita nak kena hati-hati sebagai pemilik website yang kita nak nampakkan profesional. Dia bukan masalah berapa banyak produk, berapa banyak servis yang ada dalam satu website. Dia masalahnya tentang nak bagi kepercayaan pengguna kepada kita. So kalau masih relevan, kalau okey, nampak macam dengan masih okey, ada kena mengenanya, is okey. Carry on. Berapa banyak produk, no problem. Sebab website mining tidak ada maximum page. Kita boleh buat berapa banyak page yang nak, dan tidak ada maximum produk. Berapa banyak produk pun boleh masuk. Dia bukan cakap 5 produk, 10 produk, 20 produk. Ada website yang macam tu. Tapi Mynic tidak. Mynic tidak ada. Dia unlimited pages dan unlimited produk. Kita boleh masukkan berapa banyak pun. Okey, Cik Francis. Ya. Kalau boleh kita kongsi sikit masa belajar dulu kan. Masa belajar dulu. Okey. Masa belajar buat website ni, apa pandangan Cik Francis lah, bagi pandangan Cik Francis, macam mana cara pengendalian jurulatih lah walaupun belajar secara online, macam mana? Okey ke tak okey? Okey, dengan pengalaman Cikgu Yasir ni sangat senang kita follow. Kita tidak terima akan kasih. Kalau kita yang biasa kita ikut macam yang berbayar punya, ini percuma nih. Mynic punya percuma. Satu kelebihan dengan Mynic, ya dia percuma, dan kalau kita nak laman web yang lebih, harga dia murah. Betul. Kita tidak perlu beli lain-lain software. Jadi dia murah. Kenapa dengan kita choose Mynic? So dengan e-commerce dia, dengan Cikgu Z, dengan dia senang. Marketplace dia akan ajar macam mana kita link. Dengan Cikgu ni, Cikgu Yasir ni, yang banyak cakap saja. Dia banyak cakap, tapi akan menjadi. Dia senang kita ikut. Dia punya senang ikut. Kita akan ikut dengan senang. Kita dengan jelas. Okey, terima kasih banyak. Okey, dengan jelas dan praktikal. Terima kasih. So, untuk makluman semua, masa Cik Francis join dulu, Cik Francis join di bawah Finas. Masa tu di bawah Finas. Macam dengan kita ada dua kategori. Ada yang untuk public, insya-Allah kita akan buka, dan untuk macam dengan program-program yang dah sebelum ni ada program-program tajaan, program-program yang di bawah agensi tertentu. Macam dengan Cik Francis, dia di bawah Finas. Dengar kata kalau ada website ni ada juga dapat geran yang lain disebabkan website. Ada Cik Francis bagi tahu saya dulu. Iya, yang terbaru ni kita buka business account dengan Alliance Bank. Kita kena sponsor. Macam mana tu? Apa itu? Apa sekali lagi? Kita buka business account dengan Alliance Bank, ataupun ada juga bank-bank lain yang menawarkan. Betul? Iya. Daripada MDEC,
digital grant. Kita boleh dapat automatic. Oh, disebabkan ada website. Tak, bila kita buka akaun dengan bank-bank sekarang ni, okey, dia akan bagi MyNIC punya domain dan website. Yang betul. Yang betul. Itu satu offer sekarang ni, yang buka akaun semasa dengan Alliance Bank akan dapat domain daripada MyNIC, ya, ataupun dapat renew domain. Kalau kita dapat renew domain tu percuma kalau buka akaun semasa dengan Alliance Bank. Selain daripada tu, macam dengan Cik Francis, kalau dulu kalau tak salah saya ada dapat geran juga, geran yang lain yang berkaitan dengan filem kalau tak salah, ya? Iya. Okey. Kalau kita nak tengok, dulu kita ada Musti. Sekarang kurang pasti dengan keadaan sekarang, tapi dulu mesti ada kita panggil e-content fund untuk bangunkan laman web, bangunkan konten-konten, dan Finas pun ada sekarang kita panggil development fund. Jadi dengan membangunkan laman web, ada dana-dana untuk daripada kerajaan untuk bangunkan laman web. So macam dengan di MyNIC ni, macam dengan di MyNIC masa tu dengan Finas lah pasal tahun lepas tu kan. Dan ada tak disebabkan website ni dapat offer-offer yang lain yang tak dijangka, ada tak? Pernah tak berlaku? Okay, you klik kami dalam website, you klik kami. Sekejap ya, saya sekali lagi saya nak share screen ya. Okey, dekat sini ada dekat atas, dekat Sabah ITTV kan. Okey, sini. Kami, klik kami saja. Okey. Okey, kita turun ke bawah. Okey. Okey. Ini semua ni adalah penerbitnya daripada Indiana, US. Ya. Dia dengan laman web ini dia dapat cari saya untuk buatkan satu movie untuk dia. Nama dia Bim Bizangan. Dan setakat ini dia sudah mendapat anugerah di film festival di dunia. Ini pelanggan ini di Indiana, daripada Indiana, US. Dan terbaru Indiana tu bukan ada juga, saya ni selalu tengok movie, ada juga nampak kalau kat movie ada Indiana tu lah, Indiana US tu lah. USA. Kalau kita tengok dia punya award sekarang ni lebih daripada 10 dan selection mention ada 27. You boleh nampak di New York sudah menang, di Korea, Hollywood terbaru ditayang di Hollywood Drive-In di California. I see. Yang Nintin ini di Pulau Pinang, sapu habis. Ini di Pulau Pinang. So, yang lain tu di Itali, di India, di Singapura. Jadi kalau yang ni kan ini. Itu di Pulau Pinang yang terbaru. Tapi penerbitnya ini penerbit dia daripada US. Jadi ini maksudnya Bim Bizangan ni, movie ni, ini ialah movie dia berkisarkan apa tu? Dia mengisahkan yang terpapas sekarang tu, yang terbaru, baru saja dia menang Dewa Remaja. Dia mengisahkan sebuah cerita cinta, broken hearted. Bahasa Kadazan. Bahasa lokal Sabah. Dengan bahasa lokal Sabah, kita boleh tembus dunia. Diterima di Hollywood, diterima. You nampak di sana, Korea pun boleh menang.
Itali, Singapura, India. Oh, dahsyat eh. Ya ni. Ni winner ni. Ya. Oh, ni termasuk Korea sekali. Yes. Dan bahasa yang digunakan dalam filem ni adalah bahasa Kadazan. Kadazan. Dan yang ambil filem ni ialah tim Cik Francis. Iya. Oh, dan di-offer daripada Indiana Film daripada US. Ya. So, award winner, Best International Short Film, Best Debut Filmmaker, Critics Debut Filmmaker, Best Cinematography. Ni, yang ni. Aha. Oh, bagusnya. Ini dengan laman web ini, walaupun saya di pekan yang terpencil, pekan yang mati, tapi US boleh cari saya. Oh, betul lah, betul. Okey, untuk para penonton di luar sana, kalau yang korang dengar sedikit kan, mungkin kita punya line ni, Cik Francis cakap tadi, saya nak simpulkan ni, siapa yang korang dengar, saya nak simpulkan, Cik Francis duduk di Kota Maludu. Kota Maludu 120 km daripada Kota Kinabalu. Kata Cik Francis tadi, macam saya kata dah tadi, Kota Maludu ni tak ada apa. Bagi Cik Francis, dia duduk di sana, dia kata Kota Maludu ni pekan mati. Tak ada apa pun. Dia luar daripada bandar. Pun begitu, bila ada website ni, dengan wujudnya website ni, Indiana Film. Siapa yang kaki-kaki movie ni saya rasa memang pernah tengok lah, pernah nampak lah. Kita tengok filem tu ada keluar dekat depan Indiana tu kan. Itu Indiana Film New York jumpa Cik Maluda melalui website ni. Jadi diorang offer Cik Francis Maluda, Indiana offer untuk nak buat filem ni. Jadi filem ni yang uniknya dibuat filem ni dalam bahasa Kadazan. Filem bahasa Kadazan yang offernya Indiana, New York, US. Yang orang buat filem ni, Cik Francis, ada di Kota Maludu, Sabah. Terpencil. Dan dia memenangi banyak award ni. Best International Short Film, Best Debut Filmmaker, Critics' Choice Award, Debut Filmmaker, Best Trailer, Teaser, Best Cinematography. Semua award winner dia dapat. Official Selection New York Movie Award. Ni finalist Korea International Short Film Festival 2022. Ini yang terbaru. Inilah hasil daripada adanya website, dan daripada website tu luar dunia belah sana jumpa Cik Francis Maluda. Tapi daripada ni jumpa satu lagi di segi pengalaman Cik Francis dah lama dah. Di segi fotografi dengan videografi ni. Berapa tahun dah Cik Francis? Dalam bidang perfilman ni berapa tahun dah? 30 tahun. 30 tahun dah dalam filem. Jadi tapi yang pentingnya ni website ni baru setahun, tapi dia dapat offer yang saya rasa sangat boleh dibanggakan lah ni. Bukan hanya Cik Francis saja yang boleh bangga di segi pencapaian ni, tapi bagi saya lah, daripada Mainik, saya pun turut rasa, saya pun tumpang sekaki lah bangga. Sebab pernah ajar orang yang hebat macam dengan Cik Francis ni, dah ada nama di dunia dah. Disebabkan website ini dapat begitu banyak anugerah filem ni. Saya ucapkan tahniah bagi pihak Mainik, saya ucapkan tahniah kepada Cik Francis and the team sebab buat dapat anugerah ni ya. Tapi satu lagi ni, ya Cik Francis, ni apa dia ya? Sweet Democracy ni apa Best Sweet Democracy Film Award. Oh. Iya, ini macam dari Itali. Best Cinematography daripada Sweet Democracy Film Award. Oh, award dia best Cinematography. Award dia. Best nak sebut payah Cinematography, Best Cinematography.
Yang bagi award tu ialah Sweet Democracy Film Award dari Itali. Oh, dari Itali. Sweet Democracy Film Award daripada Itali. Ya. Bagi award ni kepada filem ni. Aduh, banyak sungguh award yang dapat satu daripada filem ni. Dan filem ni saya boleh jamin ramai di luar sana tak tahu pun filem ni wujud. Kan? Ya. Kalau nak tengok ni kat mana ni nak tengok ni? Kalau boleh tengok ke ni filem ni? Dia ada demo. YouTube. Oh, dekat YouTube. Tapi cari je ni. Dia cari tajuk ni lah ni. Ya. Oh, cari tajuk ni. Okey. Dia short saja 10 minit. Yang full movie tu baru nak dapat dana mungkin daripada Finas, daripada penerbit untuk buat panggung punya. I see. So yang ni short movie lebih kurang 10 minit dan untuk movie penuh dia tu masih menunggu dana lah ya. Iya. So yang dapat anugerah semua ni adalah berdasarkan kepada short film yang dah siap tu. Sekarang ni dapat award banyak ni. Yang tu daripada short film yang ada sekarang. So nak tengok filem ni dia marketing dalam semua sekarang ni kita tidak perlu datang pergi tempat tu tapi semua online melalui laman web. Ya betul, semua online, saya setuju. Nak dengan tak nak aja. Dan kalau kita tahu peluang, banyak benda kita boleh dapat, kita boleh berjaya, kita boleh capai melalui website. Cuma kreativiti kita tu macam mana, usaha kita tu macam mana sahaja. Okey, sedar tak sedar kita dah 1 jam dah Cik Francis bersama dengan sesi ni. Terima kasih banyaklah ya kerana sudi bagi masa, ruang masa 1 jam ni bersama kita, dapat kongsi macam mana kejayaan Cik Francis dalam dah ada website ni. Okey, untuk tuan-tuan dan puan-puan semua, sebelum kita offkan sesi ni, saya nak minta sikit daripada Cik Francis sendiri, apa nasihat kepada penonton di luar sana yang mana terutamanya yang bisnes berkaitan dengan website. Apa nasihat Cik Francis tentang diorang ni, tentang website? Diorang kat luar ni belum ramai lagi yang belum ada website ni. Apa nasihat Cik Francis berdasarkan pengalaman Cik Francis sendirilah? Ya. Website ni macam sekarang ni banyak pengusaha produk-produk tapi cuma dijual dalam kawasan tu saja, lokal. Jadi kita perlu pasarkan produk kita global, satu dunia. Kenapa saya pilih Borneo? Jadi saya punya idea ialah untuk jual produk-produk daripada Borneo. Dan kenapa saya pilih Sabah dalam servis? Sebab orang akan kenal dari Sabah. Bila kita Google Sabah Wedding, Google akan kita dapat paparan pertama. Dalam search engine. Kalau kita guna Borneo product, kita akan dapat paparan dalam Google search ataupun lain-lain search engine, Yahoo, pada muka surat pertama dan teratas. Ini cikgu yang ajar. Ya. Okey. Kita panggil description dia semua di dalam tu. Jadi kita kena perlu ada laman web untuk zaman sekarang ini semua online. Ya. Okey. Okey, terima kasih banyak Cik Francis. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Saya bagi pihak Mynic mengucapkan jutaan terima kasih kerana sudi bersama kita lebih kurang 1 jam ni. Masa kita dah habis dah. Jadi dan juga kami daripada pihak Mynic mengucapkan tahniah atas apa pencapaian yang Cik Francis dapat setakat sekarang ni. Saya rasa itu baru setahun ada website. Lebih lagi lah yang akan kita doakan supaya Cik Francis dapat kejayaan yang lebih lagi lah daripada masa ke masa depan ni. Terima kasih Cik Francis ya. Jumpa lagi. Okey. Terima kasih banyak. Okey, anda di luar sana, tadi saya dah sebut tadi tentang buka akaun dapat domain tu. Yang ni saya nak tunjukkan kepada anda apa yang saya maksudkan dengan
apa nama tadi ni, yang account tadi ya. Alright. So bila anda buka account, minta maaf saya tak boleh, saya rasa ada masalah teknikal sikit. Saya tak boleh nak share screen sekarang. Sekejap ya. Sekejap je saya nak share screen. Line saya agak ni kot sekarang ni. Line saya agak kurang ni. Line saya terputus-putus. So minta maaf banyak disebabkan line agak kurang memuaskan sekali. Saya rasa dah boleh dah share ni. Saya boleh share sekejap sahaja saya nak share screen ni supaya anda dapat tahu maklumat ni. Okey. Ini ialah promo daripada Alliance Bank di mana anda boleh buka akaun semasa di Alliance Bank dan anda dapat domain ataupun yang mana yang tak dapat domain lagi ataupun dah ada domain nak renew, anda boleh dapatkan free. Satu. Nombor dua, untuk anda yang nak buat pinjaman, ini untuk usahawan ya, yang nak buat pinjaman usahawan, yang nak buat pinjaman, Alliance Bank ada buat satu pinjaman untuk SME Express Financing, maksudnya dapat pinjaman segera daripada Alliance Bank. Syarat dia mudah. Untuk nak tahu syarat dia dan juga apa syarat-syarat dia yang layak melayakkan anda, senang sahaja. Yang pertama, tengok skrin ni, snap screen sekarang. Anda boleh tengok balik, buka balik dalam QR code. So pergi ke link yang disediakan tu. Ini untuk nak buka akaun semasa. Anda snap screen dan buka balik apa yang anda snap sekarang ni melalui QR code reader dalam apps QR code reader. Okay, di situ akan keluar link. Anda masuk dalam link tu, anda boleh tengok macam mana nak buka akaun semasa. Online sahaja. Yang mana yang tak ada lagi akaun semasa. Dapat domain. Nombor dua, anda boleh mohon pinjaman yang saya katakan tadi. Senang saja, saya dah tengok dah syarat-syarat dia. Ada pendapatan RM50,000 setahun. RM50,000 je setahun. Kalau syarat tu cukup, RM50,000 setahun, anda layak untuk dapat pinjaman daripada Alliance Bank. Macam mana nak mohon? Snap screen sekarang dan nanti bila habis sesi ni, anda buka balik foto ni di dalam QR code reader, akan keluar link. Klik link tu, anda terus isi borang dan akan terus dapat tahu sama ada anda layak ataupun tidak. So senang sahaja. Jadi bagi anda di luar sana yang mana yang nak buka akaun semasa ataupun nak mohon pinjaman usahawan, silalah berbuat demikian. Alright. Dan sebelum saya menghabiskan sesi ini, satu lagi saya nak share. Yang ini saya nak share khas kepada anda yang nak brandkan dia punya produk, nak naikkan produk dia di segi digital. Maksudnya nak naikkan branding digital produk anda. Kenapa kena produk anda kena ada branding digital ni? Branding digital maksudnya online kenal anda. Bukan hanya orang di luar ni kenal anda. Online kenal anda. Pendek kata Google kenal anda. Macam mana nak bagi Google kenal anda? Google kenal anda, saya dah sebut dah tadi. Google kenal kita hanya melalui domain. So, anda wajib ada domain kalau nak bagi Google kenal produk anda. Google kenal anda, anda wajib ada domain. Ada orang kata, oh lah nak kena ada website pula. Tak, lambatlah nak buat website, nak belajar website lagi, nak upah orang mahal semua kan. Okey, produk yang Mynik nak bagi kepada anda sekarang ni, nama dia GoToBrand. GoToBrand ialah produk daripada Mynik yang membolehkan anda menggunakan domain tanpa ada website. Saya nak tunjuk sikit kepada anda video ni, 1 minit saja video ni, dan anda boleh dapatkan ni secara percuma. Macam mana cara dia, apa guna dia, tengok sekejap video ni. Saya akan tunjukkan video ni 1 minit aja tau. Dia tak lama, 1 minit je. Dan yang pentingnya boleh dapat percuma. Tengok dulu. Untuk branding anda punya produk. Kita tengok. Hai Siti. Wah, ini food truck kamu ke? Hai Ali. Ya, saya baru saja bermula kecil-kecilan. Oh, baguslah macam tu.
Ada tak Instagram atau Facebook untuk saya follow? Ada. Awak boleh pergi ke ig.cakecity.biz.my untuk ke page IG saya. Kalau nak ke page FB pula, boleh pergi ke fb.cakecity.biz.my. Bukan itu nama domain untuk website? Sekarang tak ada website pun boleh guna nama domain tau. Linkkan saja ke IG, FB, WhatsApp, Waze dan banyak lagi. Oh, menarik. Ini aplikasi baru ke? Dah lama ada. Namanya GoToBrand. Macam menarik je. Apa kelebihan dia? Kelebihannya, pelanggan lebih mudah kenal dan ingat perniagaan kita. Menarik tak? Ini memudahkan kita promosikan brand kita kat internet. Orang pun mudah nak akses. Cuba compare antara whatsapp.my/6012345678 dengan whatsapp.alifoodtruck.biz.my. Mana lagi senang ingat? Betul lah. Kat mana ya saya boleh daftar GoToBrand ni? Awak boleh daftar di prime.mynik.my. Sekarang ni ada promosi percuma setahun tau. Percuma setahun? Wah, saya nak daftar sekarang lah. Nanti nama domain yang saya nak dah tak ada pula. Alright. Yang tu habis. Okey. Apa yang GoToBrand tadi, kalau anda tengok video tadi, kita dah boleh faham dah sikit-sikit lah kan. Saya rasa saya boleh faham lah semua. GoToBrand ni ialah kita daftar domain ni percuma setahun, kemudian tahun yang berikutnya setahun pakai free, daftar free, tahun pakai free, setahun pakai free, 365 hari tu kita pakai free. Tahun yang kedua kita hanya bayar RM90 je untuk 3 tahun berikutnya. Maksudnya RM30 je setahun. Takkan tak ada kot RM30 setahun kan untuk branding ni. Okey. Apa yang perlu kita buat ialah anda pergi ke prime.mynik.my, prime.mynik.my, prime.mynik.my. Boleh dapatkan percuma pendaftaran di situ dan guna terus setahun percuma. Anda perlu satu, daftar domain. Nombor dua, buat setting link. Ini bukan untuk website. Ini kita buat untuk link sahaja. Link dia macam mana? Contoh macam tadi kan, ada cakecity.biz.my. Itu ialah domain dia. cakecity.biz.my. Domain city tadi. cakecity.biz.my. Jadi, buat link untuk 5 link. Contoh, whatsapp.cakecity.biz.my, ig.cakecity.biz.my, fb.cakecity.biz.my, waze.cakecity.biz.my. Apa guna dia? Setelah kita buat setting untuk link-link berikut, link-link yang menggunakan domain yang kita dah daftar tadi tu, yang pertama, apabila kita send dekat orang link-link tu, orang tengok fuyo, semua link kita sama lah dekat belakang, semuanya cakecity.biz.my. Macam dengan saya, katalah saya nak daftar cikguyasir.biz.my, boleh? Ataupun anda nak daftarkan nama syarikat ke, nama branding produk ke, boleh. Asalkan tak ada orang daftar lagi, anda boleh daftarkan .biz.my. Okey, bila kita dah daftarkan, kita buat link. Orang tengok semua sama je. Kalau cikguyasir.biz.my kan, belakang semua je sama. fb.cikguyasir.biz.my, ig.cikguyasir.biz.my. Orang klik yang link-link tu, dia akan membawa pergi ke WhatsApp, dia akan bawa pergi ke Facebook, dia akan bawa pergi ke IG dan seterusnya. Berdasarkan apa yang kita set. So maksudnya, dengan satu nama domain, anda boleh buat 5 link yang berbeza. Jadi yang tu satu, orang tengok semua link nama sama. Satu. Dah fuyo tu, itu satu branding lah tu. Nombor dua, setiap kali orang klik itu, link tu, setiap kali orang klik, Google akan kenal anda. Itu ialah domain. Google akan kenal anda. Ini kita panggil sebagai sistem mapping. Kita tak tukar domain asal WhatsApp, IG, Facebook, kita tak tukar dia. Kita cuma buat mapping. Daripada ini, Google akan kenal domain anda itu. Ini cara untuk nak bagi domain kenal branding anda. Ini yang dinamakan branding digital ataupun digital branding menggunakan domain. Anda sebagai usahawan, anda wajib ada GoToBrand ini, anda wajib ada domain sendiri untuk nak memastikan anda, produk anda ada digital branding. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih banyak sekali lagi kepada anda
yang mana yang menonton setiap minggu hari Isnin pukul 1 sampai pukul 2 insya-Allah bersama dengan saya dan juga bersama dengan hos anda Izian akan bersama setiap minggu pukul 1 hingga pukul 2. Jumpa lagi pada sesi yang sama minggu depan pada waktu yang sama insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan ingat anda wajib ada website untuk naikkan lagi bisnes anda secara online. Itu saja daripada saya. Bye-bye. Kembali kepada Izian. Okey, terima kasih Cikgu Yasir dan juga tetamu kita Encik Francis di atas perkongsian yang diberikan tadi. Jadi kepada anda semua yang dah ada bisnes tapi belum ada website, jangan tunggu lama-lama untuk sediakan website anda. Pihak MyNeed sedia membantu anda bila-bila masa ya. Jangan risau. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, kita dah pun tiba di penghujung rancangan. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada anda yang menonton kerana sudi meluangkan masa anda bersama kami hari ini. Di sini, saya ingin juga untuk memohon maaf jika ada kekurangan ataupun terkasar bahasa daripada pihak kami. Hingga kita berjumpa lagi pada hari Isnin di minggu hadapan. Assalamualaikum dan salam sejahtera.